سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya juga suka untuk ingatkan tuan-tuan, kita telah hampir sangat ni nak sampai ke bulan Ramadan dah. Kalau sebelum ni kita dah banyak juga cerita sikit-sikit tentang hadis Ramadan, maka pada hari ini saya ambil satu lagi kata-kata daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik kata, bila mana nak dekat sampai bulan Ramadan ni, orang-orang Islam mula membuka lembaran Al-Quran mereka. Mereka mula banyak baca Al-Quran. Apa kata Sayyidina Anas? Dia kata, kanal muslimun idza dakhala Sya'ban inkabbu 'alal masahifa faqara'uha. Maka dia kata orang-orang Islam pada zaman Rasulullah, pada zaman para sahabat, bila dah dekat-dekat nak masuk Ramadan ni, mereka mula banyak membaca Al-Quran. Begitu juga dengan kita tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah. Kita telah hampir sampai ke bulan Ramadan, maka hendaklah kita sama-sama membaca ataupun memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Baik, dalam sesi perbincangan kita hari ini dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, kita akan meneruskan lagi pengajian kita dalam lembaran yang seterusnya pada halaman 16. Kalau semalam, saya minta maaf tuan-tuan, saya lupa nak memaklumkan pada tuan-tuan. Ada bersama dengan kita Ustaz Husaini. Ustaz Husaini. Sihat, alhamdulillah, khusyuk sangat doktor. Saya minta maaf Ustaz Husaini. Semangat nak bulan Ramadan. Betul. Dah tak sabar-sabar nak cerita tentang Ramadan ni, sampai saya terlupa Ustaz Husaini ada sebelah saya. Baik. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita mengenai tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang ayat-ayat yang dibaca daripada halaman Al-Quran. Sebelum kita memasuki hadis tersebut, mari kita sama-sama dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini mengenai perbincangan kita pada hari ini. Silakan Ustaz Husaini. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengok mushaf Al-Quran. Kita buka muka surat yang ke-16. Perhatikan pada ayat yang ke-102. Sama-sama kita baca, mudah-mudahan dapat pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim. Masya-Allah, perhatikan dalam ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi, bagaimana dalam ayat 102 daripada surah Al-Baqarah ini menceritakan tentang bagaimana syaitan mengajar manusia tentang sihir. Kata Allah Taala, walakinna syaitana kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra. Maknanya syaitan, bagaimana syaitan ni Allah Taala kata mengajarkan manusia tentang sihir. Pada hari ini kita akan baca satu hadis mengenai sihir, tuan-tuan. Mari kita sama-sama perhatikan dalam slide. Hadis yang diriwayatkan, diceritakan sendiri oleh Sayyidatina Aisyah. An Aisyah qalat suhira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'un wa ma yaf'alu hatta kana dhata yawmin da'a wa da'a thumma qala asy'arti anna Allah aftani fima fihi shifai atani رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد ابن الأعصم. Maksudnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala berkata, Nabi SAW pernah disihir sehingga baginda membayangkan seolah-olah melakukan sesuatu padahal baginda tidak melakukannya. Sehingga pada suatu hari baginda di sisiku, namun baginda berdoa dan terus berdoa. Kemudian baginda bersabda, adakah kamu tahu Allah telah menunjukkan sesuatu tentang penyakitku? Dua malaikat telah datang kepadaku, satu malaikat duduk di kepala dan satu lagi duduk di kakiku. Kemudian salah satu malaikat itu bertanya kepada malaikat yang lain, lelaki ini sakit apa? Malaikat menjawab, terkena sihir. Lalu ditanya lagi, siapa yang menyihirnya? Malaikat menjawab, Labid bin A'sam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya hadis ni panjang lagi menceritakan bagaimana secara terperinci sebenarnya baginda SAW pernah disihir, dan siapa yang menyihir itu telah disebutkan juga dalam hadis ni, namanya Labid bin Al-A'sam. Kita akan teruskan perbincangan selepas daripada ini. Kita rehat dulu seketika, bertemu dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kita dah bacakan tadi pada tuan-tuan. Kalau sebelum ni saya cuba recap balik pada tuan-tuan. Sebelum ni kita dah cerita tentang Yahudi menolak kebenaran, Yahudi memusuhi Rasulullah. Dalam hadis hari ni kita cerita macam mana Yahudi jugalah yang pernah memberikan sihir kepada Rasulullah. Masya-Allah, maknanya Yahudi ni suatu perkara yang agak hairan ataupun menarik juga untuk kita pelajari dalam hadis dan dalam Al-Quran. Tapi sebelum kita membicarakan tentang hadis mengenai sihir ataupun Rasulullah terkena sihir ni, mari kita perhatikan dulu siapa dia perawi yang meriwayatkan hadis ni. Ustaz Husaini pernah dengar siapa yang meriwayatkan hadis ni tadi? Baik, berdasarkan apa yang dibaca, hadis yang dibacakan oleh doktor sebentar tadi, perawi hadis itu ialah Siti Aisyah. Betul. Beliau merupakan isteri Nabi, mana kahwin pada usia yang muda. Betul. Dan beliau juga banyak mengajar hadis, ya, digelar ilmuwan lah ketika itu, banyak mengajar kepada para sahabat. Betul. Insya-Allah kalau kita tengok lagi situ, ya. Maknanya Ustaz Husaini banyak juga tahu tentang perawi hadis, Adalah juga. Bolehlah sikit-sikit doktor dah terang saya apa je. Okey, baik. Mari tuan-tuan kita sama-sama perhatikan dalam slide siapakah perawi hadis kita pada hari ini. Yang menyampaikan hadis ini adalah namanya Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Beliau adalah ilmuwan yang unggul dalam kalangan sahabat, diberi gelaran sebagai Ummu Abdillah. Kemudian Ummu Durrah pernah menyifatkan beliau sebagai seorang yang sangat dermawan. Baik, yang ni yang saya paling suka dalam 3 poin yang diceritakan dalam hari ini adalah mengenai tentang kenapa ataupun bagaimana dia digelar sebagai Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ni maksudnya tuan-tuan adalah ibu kepada seorang anak yang nama dia Abdullah. Kalau macam saya, anak saya nama Zaid, nama saya adalah Abu Zaid. Kalau isteri saya maknanya Ummu Zaid lah, maknanya adalah anaknya tu. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan dalam sirah, Sayyidatina Aisyah ni sebenarnya dia tidak mempunyai anak.
kenapa dia diberikan gelaran Ummi Abdillah? Adakah dia ada nama, adakah dia mempunyai anak namanya Abdullah? Jadi yang ni bila kita perhatikan dalam hadis, ada diceritakan bahawa sebenarnya Sayyidatina Aisyah ni dia mengadu kepada Rasulullah. Sebenarnya Ustaz Husaini bila dia mengadu kepada Rasulullah, dia kata kullu sawahibi lahunna kunyah. Semua kawan-kawan aku ni ada kunyah. Kunyah ni macam Abu, Ummu macam tu kan, ada gelaran-gelaran macam tu. Lalu Aisyah kata pada Rasulullah, aku ni tak ada gelaran. Jadi Rasulullah kata anak juga. Lalu Rasulullah kata berikanlah gelaran dengan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ni kerana dia mempunyai anak saudara yang namanya Abdullah bin Zubair, iaitu anak saudara dia, anak kepada Saidina Zubair. Saidina Zubair ni kahwin dengan Saidina Asma, jadi mereka dapat anak namanya Abdullah. Lalu diberikanlah gelaran kepada Sayyidatina Aisyah ni sebagai Ummu Abdillah. Baik, ini mengenai tentang perawi hadis kita. Kita masuk balik kepada tentang perbincangan kita pada hari ini tentang kebencian Yahudi terhadap Rasulullah sehingga mereka menyihir Rasulullah. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ini menceritakan bagaimana Rasulullah sendiri, seorang manusia biasa, kena sihir dengan Yahudi. Tuan-tuan bayangkan, penat Rasulullah berjuang ni sehingga bukan sahaja berperang, cedera tubuh badan baginda, bahkan baginda sendiri disihir. Kalau kita baca hadis ni sampai habis, sebenarnya hadis tu kita baru baca separuh sahaja. Ada beberapa perkara menarik yang diceritakan dalam hadis ni. Antara perkara yang diceritakan adalah bagaimana Rasulullah disihir. Salah satunya adalah ada elemen-elemen peribadi Rasulullah yang diambil. Yang dimaksudkan dengan elemen peribadi ini, dalam hadis ada menceritakan bahawa sebenarnya bila dua malaikat ni pergi ke satu telaga yang disimpan alat-alat untuk menyihir Rasulullah ni, mereka terjumpa rambut dan sikat. Jumpa rambut dan sikat, seakan-akannya memberikan kita gambaran sebenarnya kalau seseorang tu nak disihir, akan ada elemen peribadi yang diambil daripada seseorang tu. Jadi tuan-tuan di rumah hati-hati, jangan simpan barang-barang peribadi. Jangan mudah-mudah barang peribadi tu terdedah ataupun orang boleh ambil. Nanti kita bimbang, kita juga boleh terkena kepada sihir. Ini pertama, maknanya ada elemen ataupun perkara peribadi yang diambil. Yang keduanya juga, sihir ni juga disebut dalam hadis adalah sebagai salah satu punca kejahatan. Yang ni juga saya suka juga bincang dengan Ustaz Husaini. Ustaz Husaini pernah tak ada orang pergi jumpa bomoh, dia kata, "Tuan bomoh, saya nak bomoh orang ni supaya dia rajin solat." Ada tak? Tak pernah. Tak pernah, maknanya semua untuk benda jahat ni. Betul. Biasanya untuk sihir ni orang guna untuk kejahatan. Betul. Kan, kita jarang guna, maknanya bomoh, tuan bomoh tolong bomohkan ini supaya rajin berpuasa. Tak ada lagi. Saya rasa tak ada lagi macam tu. Maknanya betul lah bila Islam melarang. Bahkan Islam kata sihir ni adalah salah satu daripada dosa besar selepas daripada syirik kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan sebenarnya sihir ni adalah satu perkara yang mesti dijauhi kerana dia membuka kepada kejahatan. Banyak perkara kalau kita tengok sihir ni, orang terkena, kesian Ustaz Husaini, orang meniaga kena sihir. Orang tak nampak kedai dan sebagainya. Allahu Akbar. Yang ni adalah amalan yang betul lah Rasulullah larang. Bahkan Rasulullah kata perkara yang dianggap sebagai salah satu dosa besar adalah sihir itu sendiri. Yang keduanya, pertama tadi kita tengok elemen peribadi diambil untuk menggunakan sihir. Yang kedua, sihir ni membawa kepada kejahatan. Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang sihir, bahkan mengatakan sihir ni adalah salah satu daripada dosa besar. Bahkan ada perbincangan mengenai tentang perkara sihir ni kerana ada yang mengatakan Rasulullah ni takkanlah Rasulullah kena sihir, sebab dalam Quran kata wallahu ya'simuka minan nas, manusia, Allah Ta'ala telah memelihara Rasulullah daripada sihir ataupun daripada segala kejahatan manusia. Perkara ni sebenarnya Ustaz Husaini dah dijawab oleh Al-Imam Ibn Hajar. Al-Imam Ibn Hajar dalam hadis ataupun dalam huraian mengenai hadis ni menceritakan bagaimana sebenarnya Rasulullah adalah manusia biasa macam kita juga. Boleh terkena sihir, boleh cedera, boleh disakiti. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis yang lain, Yahudi juga yang racun Rasulullah. Ingat tak, maknanya Rasulullah makan daging kambing yang diracun sebenarnya dilakukan juga oleh Yahudi. Baik, perbincangan ni sebenarnya perbincangan yang sangat panjang dan menarik tuan-tuan mengenai sihir dan Rasulullah dan tentang hukumnya. Kita akan sambung lagi perbincangan kita. Kita rehat dulu seketika, bertemu lagi selepas ini dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan.
Kita dah bincangkan tadi tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah bagaimana keadaan Rasulullah kena sihir dan sebagainya. Tapi sebelum kita meneruskan sedikit lagi perbincangan mengenai hadis ini, mari kita sama-sama perhatikan dulu hadis ini di dalam slide yang ada, iaitu hadis mengenai Ramadan juga yang menyebutkan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Maksudnya sesiapa yang bergembira dengan kehadiran Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya ke atas api neraka. Hadis ini dinilai sebagai hadis yang palsu kerana ia mempunyai ciri-ciri palsu, iaitu satu amalan yang kecil tetapi menjanjikan ganjaran yang besar. Kerana hadis ini juga tidak dijumpai di dalam mana-mana kitab hadis yang muktabar, kitab-kitab hadis yang diiktiraf ataupun kitab-kitab hadis yang besar. Yang ini sekadar satu selingan, mudah-mudahan kita mengambil pengajaran bahawa apa sahaja yang diungkapkan mengenai Rasulullah, berkaitan dengan Rasulullah, kita kena hati-hati kerana kita takut kita mengungkapkan, melafazkan sesuatu yang bukan dilafazkan sendiri oleh baginda Nabi SAW. Baik, ini mengenai tentang hadis viral tetapi tidak sahih. Baik, kita masuk balik pada perbincangan kita sedikit lagi mengenai sihir ni. Nak tanya sikit pada Ustaz Husaini, dalam zaman moden ni ada lagi ke orang main sihir ni, Ustaz Husaini? Dia sebenarnya kalau tengok zaman moden sekarang ni mungkin tak berapa nampak. Tak berapa nampak. Mungkin ada, cuma sembunyi-sembunyi. Tapi mengikut apa yang dibincangkan oleh Ustaz Hadi, dia merupakan pendakwa bebas. Dia kata orang dulu, orang zaman-zaman nek moyang kita dulu ni, kata dia orang ni kuat agama. Dia orang ni kuat agama, tapi dia orang ni berjumpa dengan bomoh. Allah. Berjumpa dengan tok dukun dan sebagainya. Dan perkara begitu terjadi agak terbuka sebenarnya di situ. Dan sebenarnya kalau kat sini pun masih ada, mungkin zaman moden dah membangun sekarang ni, dia nampak sembunyi-sembunyi itulah. Allah. Yang ni yang benda tu jahatlah sebenarnya. Jahat maknanya macam yang kita bacakan tadi tuan-tuan, maknanya sihir ni dia tidak lain adalah membawa kepada kejahatan. Yang ni yang kita mesti jauhi. Jangan sampai kita lakukan perkara yang dilarang dalam hadis dan Allah Taala larang. Dan kalau kita perhatikan, Rasulullah sendiri pernah terkena sihir yang seperti mana yang kita bacakan tadi. Jadi hati-hati pada zaman moden ni, walaupun kita ingat zaman moden ni dah tak ada sangat perkara-perkara sebegini, tapi sebenarnya masih lagi berlaku. Baik, kita telah hampir sampai kepada penghujung rancangan. Sebelum kita nanti nak menyimpulkan tentang perkara perbincangan kita pada hari ini, mari kita sama-sama saksikan resolusi, pelajaran dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada pengajian kita mengenai hadis sihir ini. Yang resolusi yang pertama, iaitu perbuatan sihir ialah sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Ia membawa kepada unsur syirik dan kejahatan. Yang kedua, perjuangan Rasulullah SAW menegakkan Islam sehingga menggugat nyawa baginda SAW. Dan yang ketiganya, Muslim hendaklah sentiasa mengamalkan zikir oleh Rasulullah dalam memelihara kesejahteraan jiwa. Yang ketiga ni yang paling penting. Saya tekankan pada tuan-tuan resolusi yang ketiga kerana Rasulullah pernah ajar kita. Saya terlupa nak sebut tadi. Sebenarnya untuk melindungi diri kita daripada sihir, Rasulullah pernah ajar kita supaya sebelum tidur baca 3 kul. Rasulullah kata yang baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas, maka tiupkan pada tapak tangan kita dan sapu pada semua bahagian yang tersampai, maknanya yang boleh dicapai. Mudah-mudahan Allah Taala akan memelihara kita. Perkara ini direkodkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah sendiri. Baik, sebelum kita mengakhiri program pengajian kita pada hari ini, saya menyuruh kepada tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah juga, marilah kita bersama-sama menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran. Tabung yang kita gunakan hasil sumbangan tuan-tuan, puan-puan ini agar kita boleh membangunkan program-program pendidikan mengenai tentang Quran dan hadis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati segala sumbangan tuan-tuan. Baik, bagi memberkati pengajian kita sepanjang program kita pada hari ini dan yang sebelumnya dan yang akan datang, saya mempersilakan Ustaz Husaini untuk sama-sama kita bacakan doa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayuh kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada hasad dengki orang lain ya. Mudah-mudahan kita semua terjauh daripada segala kejahatan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada perasaan hasad dengki, orang yang memandang kami dengan perkara yang tidak baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada segala benda yang tidak baik, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala sihir, ya Allah, hasad dengki, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada prasangka buruk daripada orang lain untuk kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertahankanlah hati kami, iman kami hanya kerana-Mu, ya Allah. Pertahankanlah di dada kami ini Al-Quran, kalam-Mu, ya Allah, yang maha hebat, ya Allah. Kau jadikan Al-Quran sebagai pendinding kami, ya Allah, untuk melawan segala an-nasir jahat yang datang kepada kami dan keluarga kami, ya Allah. Engkau maha pengasih, ya Allah, maha berkuasa, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.